Menjelang wafatnya, dia mengangkat putranya Yazid sebagai putera mahkota yang mendapat dukungan dari para gubernurnya. Tapi dia mendapat tentangan daripada para tokoh sahabat di Madinah. Dia rasa dia pun dah tak lama mula sakit-sakit apa semua sekali. Dia lantiklah Yazid. Dia kata, saya mati, Yazid naik. Maka gubernur-gubernur kebanyakannya menyokong. Kecuali yang ada di Madinah menentangnya. Termasuk beberapa orang sahabat. Antara lain ialah Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Ini di antara 4 sahabat masih ada lagi masa itu. Mereka menentang karena dikira itu menyalahi perjanjian. Tidakkah orang mukmin itu dipegang pada janjinya? Jadi marah sahabat ni dan orang Madinah menyokong dan menentangnya. Al-Mughirah bin Syu'bah adalah orang pertama yang mengusulkan kepada Muawiyah agar mengangkat anaknya Yazid menjadi khalifah sepeninggalannya. Kerana dia akan dipecat Muawiyah dari jawatannya sebagai gubernur Kufah. Maka dia pergi ke Syam menemui Yazid bin Muawiyah dan menyatakan bahawa sesungguhnya para sahabat pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke rahmatullah. Demikian juga para pembesar Quraisy yang berpengaruh. Sekarang tinggal para puteranya. Sedangkan engkau adalah orang paling utama di antara mereka. Saya tidak mengerti mengapa Amirul Mukminin tidak mengangkat engkau menjadi khalifah sesudahnya. Muawiyah yang diberitahu anaknya Yazid tentang pemikiran Al-Mughirah itu, memanggil Al-Mughirah untuk menanyakan kebenaran pemikirannya itu. Maka Al-Mughirah menjawab, Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya saya telah menyaksikan pertumpahan darah sepeninggalan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka alangkah baiknya bila engkau mewariskan kekhalifahan ini kepada Yazid. Sesungguhnya Yazid lebih berhak menjadi khalifah sesudahmu nanti. Dia di mana? Ini ada kepentingan politik lah kita panggil. Sejarah ya. Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia jadi gubernur di Kufah. Masa itu sudah ada berita dia akan dipecat. Tak tahulah, mungkin adalah kesalahan dia apa benda. Maka Muayyah ambil tindakan nak pecat dia. Dia ni bila dengar macam tu, dia pandai. Dia main. Dia terus pergi jumpa Yazid, anak Muawiyah. Kemudian dia beritahu, dia kata, Yazid, ini pandangan saya, kata Mughirah bin Syu'bah. Dia, saya cadang beginilah. Kalau kamu fikir sendiri, kamu tengok sendiri. Yang kata generasi sahabat tu mana ada dah. Ya, hampir semua dah wafat, meninggal dunia. Yang mati syahid je nak kata berapa ribu orang dah. Mana ada yang tinggal 3-4 orang je lagi dah. Sedangkan kalau dari segi waris-mewaris ni, yang dalam keadaan berkuasa, ayah kamu je. Lepas tu kamu tu anak dia. Ayah kamu tu sahabat Muawiyah tu. Kamu anak kepada sahabat. Gitu. Jadi pada pandangan saya, kata dia, kalau nak tengok yang di luar tu, siapa? Lantik dia tak ada pengaruh dalam istana pun. Kamu tu memang tentu dah anak dia. Jadi kira-kira untuk menyambunglah legasi generasi sahabat. Itu saya fikir elok juga kalau ayah kamu lantik kamu jadi khalifah. Yang perjanjian tu tak apalah, biarlah, tapi begitu. Yang anak kepada Muawiyah, Yazid ni pergi jumpa ayah dia, cerita. Terfikir-fikir macam betul juga, kata Muawiyah, betul pula. Panggil Mughirah bin Syu'bah datang. Bila datang dia beritahu. Dia kata, anak aku Yazid kata beritahu kat aku, kamu begian-begian cakap. Dia kata, betul. Wahai Muawiyah, saya tengok depan mata saya.
Lepas pada Osman meninggal dunia, tak sempat nak tunjuk siapa, dah tengok apa yang berlaku. Keadaan masa dia bunuh huru-hara begitu gini. Jadi saya bimbang juga. Ini cara dia. Ya. Bimbang juga saya. Kalau kamu meninggal, vacuum. Nak menunggu ke hari dilantik seorang khalifah lain ni. Tahu-tahu masa jadi macam zaman Osman. Bagaimana agak-agak? Ini jangan ambil risiko gitulah. Muawiyah mikir ada betulnya juga. Dia bersetuju dia. Lalu dia beritahu, kalau gitu tak apalah, kalau kamu fikir betul, saya pun rasa ada benarnya juga. Yazid lah anak saya lebih berhak untuk menjadi khalifah. Akhirnya Al-Mughirah tidak jadi dipecat oleh Muawiyah. Ni. Maka dia kekal jadi gubernur di Kufah tu. Malahan disuruh untuk mempersiapkan bai'ah bagi penobatan Yazid menjadi putera mahkota. Misi Al-Mughirah berhasil dan dapat menghalang penduduk Kufah untuk mendukung Yazid menjadi putera mahkota sepeninggalan Muawiyah nanti. Jadinya berjayalah apa yang diusahakan, dan Muawiyah pun serahlah kepada Wal'ab Al-Mughirah bin Syu'bah, entah uruslah semua. Perlantikan putera mahkota ni. Buatlah pengisytiharan, tarik sokongan rakyat, ikut kamulah. Dan kamu kekallah jadi gubernur di Kufah. Sebab kalau tidak, kalau dia tu tak ada kuasa, it should be somebody, you know. Kalau dia bukan somebody, dia nak buat kerja tu macam mana? Kuasa dia tak ada. At least dia gubernur. Dia ada tempat landing dia nak. Itu. Maka tak boleh dipecat lah dia. Ini politik. Ya. Pemikiran Al-Mughirah itu diterima Muawiyah dengan menunjukkan puteranya Yazid menjadi khalifah sepeninggalannya. Kerana dia berkeinginan agar umat Islam tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran kerana memperebutkan jabatan khalifah. Inilah tujuan murni para sahabat ni. Bukan nak langgar janji, tapi takut kalau ikut yang tu kok jadi perang macam mana. Lebih baik elak je perang tu, lantik je anak sendiri. Begitu. Itu suasana keadaan dia masa tu. Sebab belum lama lagi umat Islam berperang sersamanya dalam perang Jamal, perang Siffin, dan mereka belum dapat melupakan malapetaka tersebut disebabkan adanya keinginan orang-orang tertentu menduduki jabatan khalifah. Ini satu juga dari satu sudut. Mereka melalui sejarah peperangan yang panjang. Dia peperangan Siffin yang disebut tadi. Perang Jamal yang tu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pun ada terlibat di peringkat awal. Perang unta tu. Jadi perang tu baru je reda. Panah hati, dendam-dendam, marah-marah tu dah ada lagi. Kemudian dalam ramai tu ada tu yang bercita-cita menunggu je tu. Meninggal aja Muawiyah, aku akan gerakkan tentera pasukan aku perang, aku nak ambil kuasa. Boleh jadi ada dalam ramai tu. Jadi untuk elak yang ni jangan berlaku mudarat lebih besar, lantik je lah anak dulu, declare dia putera mahkota. Elok-elok Muawiyah wafat, anak ni naik terus. Tak payah orang lain nak kelang kabut, nak perang, nak apa, tak ada dah. Murni hasrat dia tu. Walaupun nampak macam melanggar perjanjian, tapi ada pertimbangan politik yang lebih besar dalam sudut itu. Oleh sebab itu, Muawiyah mengirim surat kepada Gubernur Madinah, Marwan bin Al-Hakam, sebagai berikut. Aku ini telah lanjut usia. Tulangku telah lemah. Aku khawatir akan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam sepeninggalanku. Dan aku berpendapat, kini sebaiknya aku memilih untuk umat seseorang yang akan menjadi khalifah mereka sesudahku. Keinginan Muawiyah ini mendapat sokongan dari para gubernurnya, kecuali Ziyad
Gubernur Basrah, yang menganjurkan kepada Muawiyah agar tidak tergesa-gesa melaksanakan cita-citanya itu. So, majoriti di kalangan gubernur menyokong. Tetapi setelah Ziyad meninggal dunia, Muawiyah mendapat dukungan dari anaknya, Ubaidillah bin Ziyad, yang menggantikan ayahnya. Hal ini berarti keinginan Muawiyah itu mendapat sokongan penuh dari kalangan Bani Umayyah, tetapi ditentang oleh keturunan Bani Hashim. Inilah mulanya terjadinya retak perpecahan itu, di mana anak kepada Ziyad tadi, dia nak jadi khalifah, jadi gubernur juga. Dia kalau dia tidak mempersetujukan itu, buat dia naik jadi gubernur ganti ayah dia kan, Muawiyah serang, masalah lagi. Maka bila dia naik aja, dia terus sokong. Jadi dia pun mengurangkan masalah di pihak dia. Maka menyeluruhlah dari kalangan Bani Umayyah, tapi daripada Bani Hashim banyak yang menentang. Tentangan keras datang dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum, sahabat yang mulia. Ni Abdurrahman ni anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan tegas dia berkata, kamu hendak menjadikan khalifah itu sebagai Herakliusm. Bila seorang Heraklius meninggal dunia, maka digantikan oleh Heraklius yang lain. Ini marah Abdurrahman. Dia ni perangai ni cara Eropah ni, bukan cara Islam. Gitulah. Kamu lantik pakai keturunan kamu aja. Sikap Abdurrahman ini mendapat sokongan dari pemimpin-pemimpin lainnya di Madinah, seperti Sayyidina Husain bin Ali, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Tentangan dari Bani Hashim dan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah dihadapi Muawiyah dengan tangan besi. Dia datang ke sana dan mengumpulkan rakyat dan sahabat-sahabat tersebut di masjid. Muawiyah mengancam, siapa yang berani memotong pembicaraannya, dia telah menyiapkan tukang penggal kepala. Dalam pidatonya disebutkan bahawa tokoh-tokoh kalian telah bersetuju mengangkat Yazid sebagai khalifah sepeninggalanku. Apakah kalian setuju? Disambut rakyat dengan sebulat suara setuju. Dia turun sendiri ke Madinah. Ni saya bercakap, siapa mencela, saya pancung terus. Dia tanya dan mereka menyatakan persetujuannya. Itu bermula dah tu perpindahan kekuasaan secara keturunan pemerintahan monarki. Dia yakni beraja yang pertama dalam sejarah Islam.